Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan Kuala Krai memanjatkan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja, dan Kuala Krai mengambil peluang ini untuk menjunjung kasih kepada Puah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai raja yang bijaksana dan selalu memberati denyut nadi rakyat, tentunya kemakmuran Malaysia dan kestabilan ekonomi amatlah diambil berat oleh tuanku. Patik dan rakyat Kuala Krai amat beruntung dapat bernaung di bawah pemerintahan tuanku. Semoga agama, bangsa dan negara ini terus di bawah rahmat Allah. Hendaknya dirgahayu tuanku. Pokok rambutan tepi kolam, buah dipetik hari-hari. Intan menikam berselang nilam, cahaya melimpah dalam negeri. Atas ini Pertua, di dalam titah diraja, tuanku menyeru agar kita bersatu hati, bergandeng bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Namun setelah setahun 4 bulan di bawah kerajaan campuran PHBN ini, peruntukan kepada kami yang dipilih oleh rakyat dengan sah tidak pernah diberikan walaupun satu sen. Tentunya ini sangat menyukarkan kami dan rakyat kami. Ada di kalangan kami ahli-ahli parlimen sebelah sini telah jatuh kepada B40. Selang beberapa hari allowance masuk kerana terpaksa diagihkan bersama rakyat, terutama di awal musim persekolahan seperti ini. Perlu diingat, dunia ibarat roda, siapa pun tidak akan kekal selamanya. Tiada siapa boleh tongkat langit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Oleh itu ucapan ini merupakan sebuah pesan. Pesan yang ingin saya bawa ini adalah pesan untuk sebuah negara yang menyayangi dan kasih antara satu sama lain, yang mana usahanya adalah untuk membereskan segala masalah rakyat, ketimbang hanya pandai berjanji namun tidak reti menepati. Sesebuah kerajaan semestinya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Akhirnya yang untung rakyat jelata kesemuanya. Peruntukan yang adil adalah mengikut undang-undang dan janji, bukan semata-mata kerana kebaikan. Jika tidak diberikan, ianya telah melanggar janji dan mengenepikan hak dan undang-undang. Tan Sri Pertua, bermula 1 Mac 2024, cukai SST sebanyak 8% untuk sebahagian besar perkhidmatan telah bermula. Nah, selepas ini akan bermulalah sebuah pesta kenaikan harga barang. Kalaulah hanya ini adalah kepandaian kerajaan pada hari ini, sebagaimana yang dibangga-banggakan sebelum menjadi pemerintah, selebihnya semestinya adalah satu bala kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenaikan ini bukannya baru bermula. Ia telah bermula seawal Januari 2024. Kenaikan harga elektrik, cukai baru LVGT sebanyak 10% dan cukai baru CGT juga 10%. Manakala Februari pula mencatatkan kenaikan harga beras tempatan melalui pengumuman yang bercelaru yang sebelumnya pula hilang entah ke mana. Nak jadi apakah negara ini sebenarnya? Kenaikan yang bersambungan ini seakan sebuah pesta di bawah pemerintahan Manen ini, ataupun rakyat di luar sana menggelarnya mahal dah ni. Solusinya hanya satu, naik harga. Di mana tanggungjawab sebuah kerajaan yang dilaung-laungkan, menekan dan terus menekan tanpa bertanggungjawab. Nabi berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma man wala min amr ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man wala min amr ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Maksudnya, Allah, sesiapa yang mengurusi satu perkara umatku lalu ia menyulitkan ummah, maka persulitkanlah dia, dan sesiapa yang mengurusi perkara umatku lalu ia memudahkannya, maka permudahkannya. Tan Sri Pertua, saya menyambut baik apabila Tan Sri Pertua memulakan sidang penggal ini dengan ikrar rukun negara. Tentunya ada makna yang tersirat di sebalik rukun negara ini. Di luar sana mula kedengaran gugatan yang cuba mengguris agama dan bangsa. Saya ingin menegaskan, jangan dimulakan percikan api perkauman dengan menyentuh isu-isu sensitif yang akan menyebabkan ketegangan kaum. Bagaimana orang bukan Islam perlu dilibatkan dalam mahkamah syariah? Apa rasionalnya? Bagaimana sebuah kampung yang tidak sampai 1 tahun mahu diangkat sebagai kampung warisan? Dan apa yang lebih mengguriskan ialah kenyataan seorang ahli politik veteran bahawa jawatan Perdana Menteri tidak semestinya daripada bangsa Melayu. Apa makna semua ini? Tidak cukup dengan itu, Tan Sri Pertua, Bak Kutih telah diangkat sebagai sub warisan
Ini sebuah kegilaan yang tak bertepi. Dalam masa yang sama, kenapa gugatan ini hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa, sedangkan pihak sebelah ini, sedangkan kalau pihak sebelah sini yang membicarakannya, secepat kilat tindakan dilakukan. Baru-baru ini, pada 20 Februari 2024, Menteri Komunikasi melancarkan kod etika kewartawanan yang diolah. Apa makna diolah? Adakah ini merupakan kod etika yang bertujuan untuk mengekang pihak wartawan yang melaporkan berita yang tidak ranum untuk kerajaan pada hari ini? Ini satu lagi contoh yang menunjukkan kerajaan hari ini cuba menjadi kerajaan yang cakap tidak serupa bikin. Kalau dulu cakap berdega-dega, media perlu bebas, sekarang bila kamu berkuasa, kamu cuba mandulkan dunia kewartawanan. Tan Sri Pertua, dalam isu Kelantan, baru-baru ini pengurusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan Yang Berhormat Setiawangsa telah mengumumkan Kelantan bakal mendapat 92 projek baru. Saya ucap terima kasih atas pengumuman ini. Tapi apa yang saya teliti daripada pengumuman tersebut hanyalah penerusan projek-projek lama seperti projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra dan projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL. Apakah yang dimaksudkan 92 projek baru tersebut? Mohon YB Setiawangsa perincikan. Kelantan sentiasa menjadi tumpuan dari dulu sehingga sekarang. Dulu kerajaan BN, sekarang kerajaan PHBN. Serangannya sama. Isu Kelantan mundur, negeri paling miskin, rentak yang sama dimainkan, tetapi solusinya tiada, dera dan terus menyeksa tanpa henti. Terbaru kenyataan Menteri Dalam Negeri bahawa Kelantan negeri paling tinggi mencatat kes jenayah seksual kanak-kanak. Apakah benar kenyataan ini? Adakah kemungkinan di Kelantan pelaporannya tidak disembunyi, maka angka tinggi berbanding negeri lain? Dan apakah tindakan pihak kementerian ini lebih penting bagi sama-sama berganding bahu menangani isu ini? Tan Sri Pertua dalam isu hutang negara. Sejak dari awal Tambun menjadi Perdana Menteri ke-10, beliau sendiri mencanangkan tidak akan meningkatkan hutang negara. Tetapi jika dilihat dari laporan Bank Negara, perkara sebaliknya berlaku. Kadar hutang negara terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023 ke paras lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, bon kerajaan yang diterbitkan oleh BNM berjumlah 171.5 bilion. Daripada jumlah itu, 74.3 bilion lebih adalah bagi tujuan pembayaran balik hutang lama dan terbitan bon bagi hutang baru berjumlah 97.1 bilion lebih. Hutang negara terus meningkat lebih tinggi pada tahun 2023. Terbitan bon kerajaan oleh BNM bagi tujuan membiayai hutang baru yang dibuat adalah berjumlah 100.408 bilion. Jumlah keseluruhan terbitan baru bon kerajaan berjumlah 191.91 bilion, di mana 86.83 bilion digunakan untuk pembayaran hutang lama. Persoalannya di sini adalah, adakah strategi Menteri Keuangan untuk kurangkan hutang ini nampaknya telah gagal? Dan sekiranya Menteri Keuangan berjaya turunkan hutang kerajaan sekalipun, adakah ia bakal menjamin ekonomi negara akan bertambah baik? Sekiranya hutang kerajaan yang rendah dan bajet surplus ini baik untuk ekonomi negara, kenapa krisis keuangan dulu berlaku ketika hutang kerajaan Malaysia berada pada paras paling rendah dan dalam sejarah negara, dan setelah kerajaan mencatatkan surplus untuk tempoh beberapa tahun berturut-turut sebelumnya? Pada tahun 1997 hutang kerajaan Malaysia berbanding GDP hanyalah pada paras 31.9%. Tan Sri Pertua, di Malaysia simpanan wang persalinan pekerja swasta diuruskan oleh KWSP secara konvensional. Namun alhamdulillah, bermula 2017 muncul simpanan syariah dan para pekerja boleh memilih untuk simpanan mereka diuruskan secara patuh syariah dengan menukar simpanan konvensional kepada simpanan syariah. Pada 3 Mac yang lalu, kumpulan wang simpanan pekerja mengumumkan kadar dividen tahun 2023 iaitu sebanyak 5.5% untuk simpanan konvensional dan 5.4% untuk simpanan syariah. Sedikit saja perbezaannya. Sedakah kita bahawa doa dan ibadah seseorang Muslim boleh jadi tumpul, tidak makbul, dan keluarganya turut terkena tempias ketiadaan berkat akibat makanan haram dan yang diberi dengan wang hasil pendapatan dan perbelanjaan haram? Persoalan saya, kenapa KWSP tidak mewajibkan bagi orang Islam untuk menggunakan simpanan syariah berbanding konvensional? Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, perkara ini hendaklah menjadi keutamaan. Dalam masa yang sama juga, beberapa perkara lain seperti insurans kenderaan dan lain-lain hendaklah diberikan keutamaan untuk orang Islam menggunakan takaful. Perlu kempen yang agresif dan berikan pilihan utama kepada orang Islam agar mereka memilih urusan ekonomi mereka yang patuh syariah. Tan Sri Pertua,
Dalam isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan supaya dapat memantau operasi syarikat penerbangan dalam negara, khususnya berkaitan dengan jadual yang tidak menentu dan diubah-ubah. Dulu disebut delay, tetapi sekarang diubah kepada retime. Sebenarnya sama saja. Jadual diubah mengikut kepentingan syarikat, tetapi tidak mengambil kira kepentingan penumpang. Disebabkan retime atau sebenarnya delay terdapat di kalangan penumpang yang terlepas mesyuarat dan program penting, dalam masa yang sama pihak syarikat berlepas diri. Isu yang kedua ialah berkaitan harga tiket yang terlalu mahal, khususnya di musim tertentu, termasuk di hujung minggu. Kami dari Semenanjung ada pilihan menaiki kenderaan darat jika tiket terlalu mahal. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita dari Sabah dan Sarawak? Adakah pihak kementerian bersedia menetapkan harga ceiling bagi setiap sektor penerbangan agar kenaikan harga tidak menambung terlalu tinggi, khususnya di musim tertentu? Dan bagi penerbangan antarabangsa pula, saya ingin mencadangkan pihak syarikat penerbangan Malaysia boleh menyediakan ruang salat sebagaimana terdapat banyak syarikat penerbangan luar negara yang telah menyediakan ruang yang selesa untuk salat dalam pesawat. Tan Sri Pertua, dalam isu label-melabel, khususnya melabel mereka yang melawan kerajaan dengan khawarij, adalah satu lirik lama yang diulang siar. Dahulu kerajaan BN melabel PAS dengan khawarij, sekarang juga label yang sama diberikan. Naratif melabel musuh politik dengan khawarij adalah satu langkah amat bahaya dan serius. Ia mengundang kepada perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat ini. Bagaimana rakyat negara ini dapat bersatu dan berpadu jika naratif ini diteruskan oleh kerajaan hari ini? Saya ingat ucapan Allahyarham Datuk Fadil Noor, mantan Presiden PAS, mantan Ahli Parlimen, quote and quote, kalau mereka nak melabelkan label khawarij kepada orang yang menentang kerajaan, apakah berani mereka mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan Ali bin Abi Talib? Seperti mana kenyataan ini dibuat oleh seorang ulama Mesir, Syekh Omar Ahmad Abdul Rahman, yang dibicarakan dalam mahkamah. Beliau menyatakan dalam perbicaraan itu, apakah kamu menuduh kami sebagai khawarij? Apakah kamu itu Khalifah Ali? Itu quote and quote ucapan Allahyarham Ustaz Fadil. Sama juga melabel tunggak agama. Apakah kerana mempertahankan agama dan kemudian Islam dilabel sebagai penunggak agama? Isu melabel lawan politik ini bukan hanya keluar daripada anak buah biasa-biasa, tetapi bos nombor satu pun sama. Label walaun, lebay dan sebagainya pernah keluar dari mulut beliau. Malah dalam dakwah ini juga pernah dilabelkannya. Kena ingat, kerana walaun inilah dulu habis pelusuk negara keluar berdemonstrasi sehingga penuh dataran mereka, penuh jalan Tuanku Abdul Rahman, sebab walak kepada arahan pimpinan supaya turun bersama menjayakan demonstrasi. Dan kerana lebay inilah dulu menjadi tempat kamu bergantung, siap keluar buku untuk menyokong dan mempertahankan kamu, sediakan pentas untuk berucap menentang kerajaan waktu itu. Harus diingat, walaupun sekarang lebay menjadi bahan ejekan, tetapi suatu hari nanti lebay inilah juga yang akan kamu cari dan jadikan tempat bergantung. Percayalah. Jadi hentilah melabel. Jangan cuba tutup kelemahan sendiri dengan melabel musuh politik. Jangan cuba menutup kegagalan dengan mendakwa masih berlaku sakau dan rasuah. Jangan sedang kamu sudah berkuasa masuk tahun yang kedua. Gunakanlah kuasa yang ada buat sementara waktu ini untuk membina negara ini. Yang terakhir, Tan Sri yang di-Pertua, sebelum berakhir, saya ingin baca sebahagian luahan seorang peniaga roti dan kek. Saya tertarik dengan ulasan tulisannya yang penuh keikhlasan untuk tetapan kita semua. Tentunya ia mewakili peniaga di luar sana, tidak kira apa jenis perniagaan mereka. Rakyat tengah susah, wahai kerajaan. Katanya, hari ini hari sedih buat semua bakers seantero. Dapat mesej dari Sapayas, harga naik tak teragak, harga naik tak beragak. Ada bahan dari satu guni RM320 naik kepada RM700 lebih. Segala makneka naik. Di saat hampa, ini muka orang Kedah kot, di saat hampa tengah berdentam-dentum dengan bergunung ganang idea, pandangan, buah fikiran dari segala mak nenek, pakar dan ahli ekonomi dalam Convention Ekonomi Bumiputera di Putrajaya, peniaga kecil macam kami tengah cari pelampung, nak berpaut dari lemah. Hampa ni nak tak ada beza pun dengan orang yang tengah gali kubur, nak kampus usahawan Bumiputera buat satu-satu dasar, fikirlah domino effect pada semua. Kenaikan seiring bahan mentah, kenaikan sukai SST, waktu masuk sekolah, waktu nak puasa, waktu nak raya, gamaknya buat serentak semua. Memang nak tengok orang kita gulung tikar. Tan Sri Pertua, pisang embun di luar pagar, sayang kundang masam isinya. 1 tahun sekam terbakar, sekarang sedang menyala apinya. Kuala Kerai dengan penuh ta'zim menyokong usul menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.